Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sekalian, selamat bertemu kembali. Pada hari ini kita nak sentuh sikit berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Jadi dalam grup WhatsApp tu saya ada sharekan beberapa perkara, iaitu berkenaan dengan dua benda, iaitu satu nota dan satu lagi video berkenaan dengan bab 1, pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Jadi sila rujuk pada apa yang saya berikan. Okey, yang pertama sekali adalah nota. Nota ni adalah nota lengkap berkenaan dengan tajuk ataupun bab ini. Ya, kita sudah masuk kepada single 1.3. So rujuk pada 1.3. Ya, 1.3 iaitu berkenaan dengan kuantiti fizik dan unitnya. Ya, kuantiti fizik dan unitnya. Jadi cerita tentang kuantiti fizik ni, fizik ni adalah benda yang kita nampak. Ya, kita nak sukat, kita nampak. Nak sukat apa? Sukat barangan, nak ukur berapa jarak, ya, dari rumah kita ke sekolah dan sebagainya, yang kita nampak. Dan ada unit, ya, ada unit. Unit ni kalau kita pergi sekolah, berapa kilometer dari rumah kita ke sekolah dan sebagainya lah. Berapa berat badan kita dan sebagainya. Baik. So kuantiti fizik. Dan yang penting dalam kuantiti fizik ni ada 5 hal, 5 perkara yang penting yang kita gunakan. Iaitu berkenaan pertama sekali adalah unit-unit asas: panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Panjang ni biasalah unit yang kita biasa dengar, panjang jisim. Jisim ni umumnya kita selalu sebut jisim dalam sains, tapi dalam bahasa kasarnya kita selalu sebut iaitu misalnya berat. Ya, berat. Tapi bukan unit berat sebenarnya, adalah jisim. Masa biasalah istilah masa ni. Suhu yang paling senang adalah berkenaan dengan berapa darjah kepanasan, berapa suhu kita. Macam sekarang ni kita selalu kalau kita pergi mana-mana, kita sukat suhu badan kita. Suhu lah. So arus elektrik adalah arus elektrik lah. Berapa arus elektrik? Elektrik ni berkenaan dengan misal kata penggunaan peralatan elektrik yang terdapat di persekitaran kita, di rumah, di sekolah, di masjid dan sebagainya. Dalam setiap 5 unit itu, dia ada kuantiti asas itu, dia juga ada unit SI. Unit SI ini secara umumnya merujuk kepada unit standard international, standard antarabangsa. Ya, ke mana-mana kita pergi dalam dunia pun dia sama. Contohnya kalau kita sebut tentang lampu isyarat. Lampu isyarat ni dia samalah. Kalau merah itu mesti berhenti, hijau mesti berjalan, dan kuning itu kita bersedia untuk berhenti. Di mana-mana negara pun sama. Jadi kita ada unit yang standard lah. Sebab itu dipanggil unit SI. Dan dalam setiap unit ni dia ada simbol-simbol tertentu ataupun simbol singkatan lah. Ya, M kecil, kg, S, ya, saat dan sebagainya. Ini adalah unit biasa lah. Kalau kita nak sukat, kita tak tulis dalam bentuk yang panjang, kilogram. Jadi kita gunakan istilah kg. Baik, itu adalah yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai imbuhan lah. Dan ni nilai-nilai imbuhan ni misalnya dalam bentuk giga, mega dan sebagainya. Baik, seterusnya yang penting sekali dalam bab ini adalah berkenaan dengan pertukaran unit-unit asas. Ya, misal kata saya sebut dalam contohnya kilogram, meter, kilometer. Kilometer tu besar. Ya, macam mana kita nak tukarkan unit-unit tu kepada unit yang tertentu, daripada yang besar kepada yang kecil. Kita tak boleh ukur jarak rumah kita ke sekolah dalam meter. Ya, meter. Misal kata berapa meter rumah awak ke sekolah? Jauh tu, ya. Mungkin awak tinggal di Kampung Raban dan sekolah di SMK Sultan Azlan Shah. Jauh tu, lebih kurang dalam 5 km. Jadi tak mungkin awak kira jarak sekolah ke rumah awak itu dalam jarak 500 cm. Tak mungkin. Jadi kita gunakan unit yang lebih logik, yang munasabah, iaitu dalam kilometer. Ya. Awak berlari mengelilingi padang sebanyak ataupun sebanyak 50 pusingan padang. Kita tak boleh kata
masa yang diambil sekian, mestilah mungkin kita akan masa 2 jam, tak gunakan saat kan, sebab 1 saat 60 saat bersamaan dengan 1 minit. Kalau kita berlari 1 jam, tekan kita nak kira dalam bentuk saat, 60 saat darab 60 minit, jadi jumlah yang besar. Di unit-unit ni dia mestilah secara logik. Jadi dia ada kaedah-kaedah penukaran, di dalam buku teks pun ditunjukkan. Dan yang seterusnya dalam tajuk ini adalah berkenaan dengan kepentingan dalam unit piawai ni. Apa kepentingannya? Di sini sebut 3 lah. Misal kata sebut tentang ketidakseragaman unit dalam kehidupan. Tak seragam. Kalau kita guna unit yang tak sama, kita pergi Malaysia lain, Indonesia lain, kita pergi Lenggong lain, ya, kita Lenggong misal kata kita guna kilogram, pergi ke Pulau Gangsa dia guna cupak pula, ya, masa pula lain pula. Jadi tak boleh dah. Jadi guna kaedah ini adalah lebih seragam. Kemudian ia memudahkan kita lah dari segi pekerjaan kita, khususnya ahli sains dalam melakukan sesuatu eksperimen dan sebagainya. Baik, ini adalah contoh-contoh dalam tajuk ini juga contoh berkenaan dengan unit ukuran zaman dahulu. Jadi itu adalah ringkaslah. Jadi awak boleh lihat video yang ditunjukkan, yang saya kongsikan tu, yang saya share, dan awak boleh lihat macam mana khususnya dalam bab ini ada yang paling sukar sikit adalah berkenaan dengan pertukaran unit. Jadi kalau awak ada masalah berkenaan dengan ni, awak boleh tanya saya, PM saya. Itu saja untuk hari ini, secara ringkas lah. Jadi terima kasih. Assalamualaikum.